sekarang kita masuk dalam bahagian 5.3 taburan normal. Okey, bahagian 3. Okey, jadi sekarang kita pergi ke contoh 19 di mana soalan ini memberi nilai skor Z. Dia suruh kita cari nilai skor Z di mana setelah diberi orang panggil apa? Diberi kebarangkalian. Okey, ini adalah nombor-nombor kebarangkalian. Yang dekat luar ni, ini adalah kebarangkalian. Okey, nilai kebarangkalian. Untuk pengetahuan murid-murid, nilai kebarangkalian ni contoh macam ni. Yang kita lukis sebelum ni. Okey, ini kita punya jadual normal, graf. Okey. Okey, yang kita lorek tu ya murid-murid, contohnya ni. Yang inilah yang dalam ni. Kan kita kata yang berlorek tu adalah nilai kebarangkalian, berarti yang di luar-luar ni adalah nilai kebarangkalian. Diberi nilai kebarangkalian untuk cari nilai Z kat sini. Kita tak tahu nilai Z dia. Macam tu. Jadi kat sini ada dua perkara yang perlu kita tahu. Di mana okey, kalau nilai kebarangkalian, okey, kalau nilai kebarangkalian kita melebihi 0.5 ataupun yang pertama okey, nilai kebarangkalian melebihi 0.5. Okey, untuk pengetahuan murid-murid kan kita tahu. Okey, kan kita tahu. Okey, cikgu lukis balik. Okey, ini nilai positif, ini nilai negatif. Okey. Okey, kalau sebelah sini 0.5, sini pun 0.5. Macam tu. Sekiranya kalau nilai dia melebihi 0.5, bererti dia melibatkan kiri dan kanan jadual. Okey, sebab sebelah 0.5 dia disebabkan dia melebihi, jadi di sebelah kiri pun terlibat ataupun di sebelah kanan pun terlibat. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi contoh pertama, contoh yang kedua. Jadi, macam mana rupanya kalau garisannya dibelah positif, okey. Ni Z kita positif, nilai positif, dan macam mana rupanya kalau Z kita di sebelah negatif, nilai Z nilai Z. Jadi, kalau melebihi 0.5 maksudnya melibatkan kedua-dua graf. Maksudnya cikgu terpaksalah ke kiri. Sebab apa ke kiri? Sebab ini 0.5 tambah lagi sikit jadi dapatlah lebih 0.5. Kalau nilai Z kita negatif, maksudnya kita ke kanan. Maksudnya sebelah ni 0.5. Okey, ini tambah sikit lagi sebab itulah melebihi 0.5. Ini contoh ya, kalau melebihi 0.5. Apa akan berlaku sekiranya nilai kebarangkalian kurang 0.5? Okey, kurang 0.5, cikgu lukis balik. Okey. Kalau kurang 0.5, apa berlaku kalau nilai Z kita positif, Z kita positif dan Z kita negatif. Okey. Jadi, kalau kurang daripada 0.5, sebelah dia, sama ada kiri atau kanan. Kalau begini, sinilah. Dia tak sampai 0.5. Yang sini pun sebelah sini. Itu bezanya. Jadi, kita kena alert lah. Mula-mula kita kena tengok dulu lebih besar atau lebih kecil. Macam ni. Ini lebih kecil 0.5. Yang ini lebih besar 0.5. Lebih besar 0.5. Ini lebih kecil 0.5. Lebih kecil 0.5. Lebih kecil 0.5. Jom seterusnya. Bagaimana kita nak mencari nilai skor Z daripada nilai kebarangkalian yang diberi? Jom. Okey, murid-murid, kita terus pergi ke soalan A. Okey, sebelum tu kita kena pastikan soalan A ni nilai kebarangkalian kita lebih besar daripada 0.5 ataupun lebih kecil daripada 0.5. Oh, 0.3 lah. 0.3 ni maksudnya lebih kecil daripada 0.5. Jadi kita lukis dulu macam manakah rupa lorekan yang melebihi yang kurang daripada 0.5. Okey, kurang daripada 0.5 berarti dia lebih. Bila lebih besar, kita kena lorek kanan. Contoh kalau ni lorek kanan lebih besar. Lorek kanan. Kanan. Kalau cikgu gariskan di sini, kalau lorek kanan, dia kena kiri kanan. Bila kena kiri kanan, mesti lebih 0.5. Sekarang ni lebih kurang. Dia kurang 0.5. Jadi cikgu kena letak kat sini garisan. Garisan tak kat sini. Jadi baru cikgu boleh lorek ke kanan. Sebab dia lebih besar.
Macam tu. Jadi barulah logik. Okey, yang sebelah sahaja kurang daripada 0.5 iaitu 0.3851. Jadi dalam lorekan ini adalah 0.3851. Jadi kita tahu garisan ni pada positif. Jadi Z kita bernilai A kita bernilai positif. Okey, positif positif A. Jadi macam mana cara nak cari? Okey, cikgu bagi kita guna dulu. Kita masih kekal menggunakan graf normal, jadual taburan normal. Untuk pengetahuan murid-murid, kita nak cari, kita nak cari nilai Z score tadi. Okey, 3851 tu berada dalam sini. Ingat dalam ni adalah nilai kebarangkalian, di luar ni adalah nilai Z score ataupun skor Z. Jadi, kita mesti cari nilai 0.3851 di dalam sini. Kalau tak ada yang tepat, kita kena cari yang lebih sedikit. Jadi, jom kita cari mana 0.3851. Ni kena buntang sikit mata ni. Yes, sini. 0.3859. 3859 paling hampir sebab ni jauh sangat. Ni 21 kurang, ni lebih sikit. 0.3859 berada di 0.2. Atas dia, 9, tengok, dia punya persilangan dia kan. Dan macam mana? Jadi cikgu tulis dulu. 0.3859. 0.3859. Jadi kita nak tahu berapa nak perlu tolak supaya sama dengan 0.3851. 0.3851. Macam tu. Jadi kat sini tadi adalah nilai dia 0.2. Atas ni tadi adalah 9. Jadi bezanya kat sini berapa ni? 8. Jadi 8 cari ke kanan ni. Mana yang ada hampir-hampir dekat? 8 ada. 8 ada lah cikgu. 8 kat sini. Tengok nombor dia 2. Jadi cikgu letak 2. Jadi jawapan kita adalah 0.292. Tara! Senang kan? Jom. Jadi, jawapan A kita, Z sama dengan A. Bererti, A kita tadi 0.292. Yeay, bravo. Tanpa melengahkan masa, kita tengok pula soalan B. Ke sini sikit. Soalan B. Tengok. Masih kecil, lebih kecil daripada 0.5. Lebih kecil 0.5, cikgu lukis dahulu. Disebabkan lebih kecil, kita lorek kiri. Bila lorek kiri, bila 0.5 kurang, dia tidak melibatkan kiri dan kanan. Jadi sebelah saja. Jadi kita tak boleh letak sini Bila sini, bila kita lorek kiri, dia melibatkan semua. Jadi cikgu letak sini. Letak sini. Jadi kita dapat mana ni? Sini. Jadi nilai Z kita di sini. Nilai Z kita adalah A lah tadi. Tapi disebabkan kita garis di sebelah negatif A. Macam itu ya murid-murid. Jadi mari kita cari. Cikgu buat tapak dululah, senang. Mari kita cari. Jadi kita cari 0.3851. Sama nombor yang tadi. Maksudnya kita ulang balik lah. 0.3851 kat sini. Cikgu tulis lah. Kita ulang balik ni padahal nombor yang sama. 3859. 3859 adalah 0.2. Atasnya adalah 9. Kita tolak 0.3851. Bezanya adalah 8. Tengok 8 adalah pada 2. Jadi 2. 0.292. Tetapi disebabkan negatif kan? Negatif 2.92. Yeay. Murid-murid, kita terus pergi ke soalan C. Soalan C ni barulah sampai soalan yang melibatkan kebarangkalian melebihi 0.5. Melebihi 0.5. Jadi 0.5 macam mana cara kita nak lorek? Jom kita lukis dulu. Disebabkan kat sini lebih besar lorek kanan. Kalau lebih besar lorek kanan, kalau cikgu garis kat sini, lorek kanan tak sampai 0.5. Jadi cikgu kena garis kat sini. Jadi baru kita lorek kanan. Bila lorek kanan, macam tu. Untuk pengetahuan murid-murid, apa yang kita lorek ni adalah nilai kebarangkalian yang diberi. Maksudnya 0.7851. 0.7851 kita tak boleh cari kat sini ya adik-adik. Sebab dalam ini adalah nilai kebarangkalian ekor ataupun tail. Yang kita lorek ni bukan ekor. Yang ekor adalah di sini. Yang ekor adalah yang cikgu buat warna hijau ni. Ni ekor.
Jadi untuk pengetahuan murid-murid, macam mana kita nak cari kebarangkalian yang ekor ini, kita tahu kalau larik semua adalah 1. Okey, kalau tolak yang biru 0.7851, okey, kita akan dapat apa? Kita akan dapat, kita cuba tolak dulu. Okey, kita akan dapat 1 tolak 0.7851, kita akan dapat 0.2149. Yang ini, dalam ini adalah 0.2149. Jadi ini yang kita kena cari dalam jadual taburan normal. Okey, jadi cikgu buat dulu. Okey, cikgu nak cari kan. Okey, 2149. Kita kena cari 2149. Sebelum tu, cikgu letak kat bawah dulu 0.2149. Okey. Kita cari, ingat kita cari yang paling hampir dan melebihi 2149. Paling hampir dan melebihi. Okey, jangan kurang. Jadi kita cari mana yang dekat-dekat. 2149, 2149. Oh, ada 48. Oh, tak boleh 48 sebab kita mesti lebih 49. Jadi kita terpaksa ambil sebelah 2177. Okey, jadi kat sini 2177. 0.2177. Jom kita tengok berapakah perbezaan mereka. 0.2177 tolak 0.2149. Kita akan dapat, okey, 28. Okey, kita akan dapat 28. Okey. Mana tadi? 2177 Tengok. Selari dengan 0.7. 0.7. Atasnya adalah 8. 8. Yang ini 28. Kita tengok yang paling hampir. Oh, ada 24, ada 27. Jadi ini yang paling hampir, 27. Jadi kita memilih 27 di sini. 27 atasnya adalah 9. Macam tu. Okey. Jadi Okey, jadi nilai dia adalah, nilai yang kita dapat, nilai A ataupun nilai Z-score adalah 0.789. Tapi belum jawapan, kita tengok dulu. Okey, yang kita garis tadi dekat sini nilai Z. Hilang pula suara cikgu. Nilai Z ni berada di sebelah negatif A. Bila negatif maksudnya apakah jawapan kita? Bermaksud A sama dengan negatif 0.789. Gitu. Okey. Jadi kita tengok pula soalan D. Soalan D. Okey, jadi kita tengok. Oh, ini apa pula ni? Dah lain pula rupanya. Okey. Jadi, ni sebab ada between, ada di antara. Jadi kalau ada di antara, cikgu kena lukis dululah. Okey, ada di antara. Okey. Okey, kat sini kosong kan. Okey, jadi ada nilai A. Tengok, bagi nilai A ni positif. Jadi cikgu bergaris kat sinilah positif. Okey, lepas tu lagi satu ni nilai negatif. Cikgu garis kat negatif. Negatif 0.1. Jadi yang berada di tengah-tengah tu lah adalah lorekan kita. Lorekan kita. Dan lorekan inilah yang diberi ke barang kalian 0.3851. Macam tu. Sekarang soalan dia nak cari apakah nilai ZA ni. Apakah nilai dia. Jadi kita kena tahu kat sini semua ni satu mesti tolak ekor hijau, mesti tolak ekor pink. Okey, beza mesti tolak ekor hijau, mesti tolak ekor pink. Jadi mesti sama dengan 0.3851. Jadi cikgu buat dulu. Satu tolak ekor hijau. Ekor hijau ni sebenarnya kita tolaklah lebih kecil daripada negatif 0.1. Tapi kita boleh juga tulis Z lebih besar daripada 0.1 sebab dia adalah simetri. Negatif pun boleh, kalau negatif pun boleh, positif pun boleh. Sebab cikgu pilih positif sebab nilai di dalam jadual ni positif. Okey. Jadi cikgu tolak pula nilai A sebelah sini. Maksudnya probability di mana A lebih besar daripada kita tak tahu lebih besar daripada apa ni. Okey, ataupun Z lebih besar daripada A, macam tu. Jadi tolak mesti dapat 0.3851. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, macam mana kita buat? Kita kena cari ni dulu. Okey, kita kena cari ni 0.1. Okey, 1 tolak probability nilai Z 0.1. Mana jadual cikgu? Ni. Okey, 0.1 adalah di sini. Satu saja kan. Jadi 0.4602 kat sini kat sini Okey, jadi 0.4602. Tolak. Okey.
probability di mana Z lebih besar daripada A sama dengan 0.3851. Jadi negatif P Z lebih besar daripada A adalah 0.3851 tolak 1 tambah 0.4602. Okey, berapa ni kita dapat? Jom kita cek. Okey, 0.3851 tolak 1 tambah 0.4602. Kita akan dapat negatif 0.1547. Bila kiri kanan negatif, okey, kita positifkan lah. Okey, darablah semua dengan negatif ke, bahagi semua dengan negatif ke, kita positifkan lah. Okey, sebab apa positifkan? Kita nak cari nilai kat sini. Sini. Okey, jadi inilah nilai yang kita nak cari. Nilai yang merah ni. 0.1547. 1547. 1547. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah pencarianku. 1547 mana? Okey, ni 1539 tak boleh. Jadi kita terpaksa ambil 1562. 1562. Kan? Okey, betul ke ni? 1.0. Okey, jadi cikgu buat jadual nak memudahkan. Okey, ini adalah 0.1547. Okey, jadi kita cari yang paling hampir. 1539 tak boleh, lebih kurang. 62 boleh sebab dia lebih besar. Jadi 0.1562 dia selari dengan sini 1.0. Atas dia adalah 1562, atas ni adalah 1. Jom kita cari perbezaan mereka. 1562 tolak 1547, kita akan dapat 15. Okey, jom kita cari selari 15 ada tak? Oh, 15 tak ada. Ada 14, ada 16. Kita nak cari yang mana? Okey, macam mana ni? Kita nak cari yang mana, cikgu? Okey, kita cari yang lebih besar. Macam tadi kat sini kita ambil yang lebih besar, sini pun kita ambil yang lebih besar. Jadi atas dia 16 adalah 7. Okey. Sebab kenapa cikgu tak pilih 14? 14 pun kurang 1, 16 pun kurang 1. Dia punya perbezaan. Yang penting kita kena ambil lebih besar daripada 15. 16. Jadi atasnya 7. Okey, jadi 1.017. Jadi, okey, kita tengok A ni adalah di sebelah positif. Jadi A sama dengan positif 1.017. Tada! Tak nampak kan? Macam ni. Okey, murid-murid, terusnya kita pergi ke E. Okey, E masih ada di antara. Okey, masih ada di antara. Jadi, cikgu lukis dulu. Okey, di antara. Macam ni. Okey, jadi dekat sini 2.1. 2.1 bahagian positif. Okey, ni 2.1. Tapi kita tak tahu A ni dia tak tulis pun positif ke negatif ke, macam tu. Okey, kalaulah cikgu garis kat sini bahagian positif juga. Okey, bahagian positif juga. Jadi sini kecil je kan, sikit je kan. Tak logik sebab nilai kebarangkalian dia adalah lebih besar daripada 0.5. Kalau lebih besar daripada 0.5, kita mesti melibatkan bahagian positif dan bahagian negatif kiri kanan. Jadi garisannya mesti di negatif juga. Macam tu. Okey, macam tu caranya. Jadi A kita adalah negatif A. Jadi lorekan kita yang di tengah-tengah tu adalah yang warna hijau ni. Okey. Jadi sama juga dia punya style. Okey, kita tolak ekor. Okey, tolak ekor. 1 tolak ekor kiri, tolak ekor kanan, dapatlah kebarangkalian. Ni nilai kebarangkalian kat sini adalah 0.8633. Jadi dia punya working step 1 tolak di mana probability Z ni lebih kecil daripada negatif A ataupun lebih besar daripada A, tolak pula ini probability di mana Z lebih besar ke kiri daripada 2.1. Okey, sama dengan barulah dapat 0.8. -8. 0.8633. Macam tu. Jadi apabila di sini cikgu cari mana ada nilai, kita boleh cari nilai. Mana nilai 2.1. Okey. Nilai cikgu 2.1. Okey, 2.1 kita. Mana dia? 2.1 kat sini. 0.0179. 2.1 kita. Okey, 0.0179 ni ya. Okey, jadi 1 tolak probability di mana Z lebih besar daripada A tolak.
Okey, 0.0179 sama dengan 0.8633. Macam tu. Jadi kita teruskan kita punya kerja. Okey, bawa semua ke kanan, tinggal sahaja probability Z lebih besar daripada A, di mana 0.8633 tambah dengan 0.0179 tolak dengan 1. Okey, kita tengok apa jawapan. 0.8633 tolak 0.0179 tolak 1. Oh, kita dapat negatif 0.1546. Okey, negatif PZ. Okey, negatif kan? Okey, kita hilangkan positif. Kita jadikan dia positif. Okey, 0.1546. Oh, kalau tak ingat macam mana cikgu? Cikgu hilangkan negatif tu. Senang saja. Kita darab, ataupun kita ni darabkan dengan negatif 1 ke, macam tu. Ataupun kita hilangkan serentak sebab kiri kanan sama. Okey, jadi 1546 lah yang kita perlu cari. 0.1546. Okey, jom kita cari. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkan segala pencarianku. Okey, 1546. Mana yang paling hampir? 15. Okey, 15. 46. Okey, 39 tak boleh? Okey, 62. Sebab 39 kurang 46 Jadi kita ambil 1562. Jadi cikgu tulis 0.1562 di sini selari dengan 1.0. Atas 1562 adalah 1. Jadi kita cari perbezaan mereka, di mana 62 tolak 46, kita akan dapat 16. Okey, selari kat sini, sebelah kotak sana ada tak 16? Adalah cikgu, 16 kat sini. 16 kat sini. Tengok 16 atasnya adalah 7. Jadi kita tak 7. Jadi jawapan kat sini 1.017. Belum jawapan lagi. Kita tengok balik kita punya gambar rajah. Okey, tu tengok semula gambar rajah kita. Oh, A sini negatif. Maksudnya A sama dengan negatif 1.017. Macam tu. Simple. Okey, jadi soalan terakhir untuk bentuk begini. Okey, jadi kita ke sini. Kena sikit. Yang ada tanda modulus ni macam mana pula cikgu? Okey, yang tanda modulus tu macam biasalah. Kalau hilangkan modulus, kita akan ada plus minus A. Kita akan ada plus minus A kan? Okey, terang sangat. Okey, sekejap. Okey, kita ada plus minus A. Jadi cikgu lukis dulu. Disebabkan dia simetri. Okey. Maksudnya, satu positif A, satu negatif A. Macam tu. Jadi kat sinilah kawasan berlorek kita. Okey. Di sinilah nilai kebarangkalian 0.4742. Macam tu. Jadi sekarang macam mana kita nak buat? Okey. 1 tolak kiri tolak kanan. 1 tolak kiri tolak kanan. Ataupun kita, okey, macam mana kita nak cari ni? Okey. Kita cari dulu. Satu kiri satu kanan ni adalah dua benda. Okey. Jadi cikgu buat macam ni. 1 tolak probability di mana X, silap, Z, okey, lebih besar daripada A ada 2 kali. Okey. Yang ini cikgu darabkan 2. Sebab apa? Kiri kanan sama. Sama dengan 0.4742. Macam tu. Jadi, okey, ataupun negatif, kau macam confuse kan 2 kat depan. Jadi cikgu buat macam ni, 2. Okey, probability di mana Z lebih besar daripada A. 0.4742 tolak 1. Cikgu 1 buat pergi sini. Okey, jom kita cari. 0.4742 tolak 1. Kat sini kita akan dapat negatif 0.5258. Okey. Okey, sekarang kita nak probability saja. Negatif 2 buat pergi sana. Kita bahagilah. Probability, tinggallah probability ZA. Okey, negatif 0.5258 ni bahagi dengan negatif 2 Okey, negatif 2. Kita dapat 0.2629. 0.2629. Jadi jom kita cari apakah nilai A itu. Okey, 2629. Okey, macam biasa. Okey, cikgu letak dulu 0.2629. Kita ambil sini. Okey, mari kita cari di manakah kedudukan 2629.
Okey. 26, 26, 26. Ni 27. Okey, 26, 26, 29. 11 tak boleh, tapi 43 boleh sebab dia lebih sikit. Ni 26, 43. 26, 43. 0.2643. 2643 selari dengan 0.6. 2643 atasnya 3. Okey, jom kita cari perbezaan. 43 tolak 29. Kita akan dapat 14. Okey, selari cari ada tak 14? Oh, tak adalah 14 cikgu. Jadi kita nak pilih 13 ke 16 cikgu? 13 ke 16? 13 ke 16? Kita cari mana yang paling hampir. Kalau 13 bezanya 1. Kalau 16 bezanya 2. Jadi kita ambil yang paling hampir lah, 13. Jadi 13 atasnya 4. Okey, jadi 4. Jadi 0.634. Macam tu. Jadi kita dapatlah nilai A sama dengan 0.634. Tara! Okey, murid-murid, kita pergi ke contoh 20. Okey, diberi bentuk X ni. Okey, taburan X ni di mana 45. Okey, kita kena ingat 45 sebenarnya kat sini adalah mean, variance. Ingat. Okey, ini X. Ingat, ni X dan dia dah bagi probability. Cari nilai sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Jadi macam mana kita nak cari sisihan piawai? Okey, jadi jom kita tengok macam bagaimana untuk mencari nilai sisihan piawai. Okey, jadi ingat kita tidak boleh menggunakan taburan normal kalau skor X. Kita mesti tukar kepada skor Z. Jangan lupa skor Z apa kita punya formula hari tu. Z sama dengan X tolak mean. Okey, divide by sisihan piawai. Okey, ini formula kita. Jadi cikgu keluarkan dulu maklumat. Oh, di mana probability X lebih besar daripada 51 sama dengan 0.2888. Jom kita tukar X kepada skor Z, di mana probability Z sama dengan X tolak mean. Mean kita ni 45. Okey, tolaklah sisihan piawai yang kita nak cari tadi sama dengan 0.288. Okey, murid-murid, ini adik kena murid-murid kena ingat ini sebenarnya nilai Z. Dalam ni nilai Z. Ni sebenarnya adalah nilai Z. Okey, sekarang ini adalah kita punya nilai kebarangkalian. Oh, kuranglah 18. Okey, nilai kebarangkalian. Ingat nilai kebarangkalian yang kita buat tadi. Okay, nilai ni lebih kecil daripada 0.2. Okay, sebab tu cikgu buat kat positif. A kita positif. Lebih besar, jadi kita lorek kanan. Macam ni. Jadi kita ini adalah nilai 0.2888. Jadi kita nak cari nilai Z. Sebab ini nilai Z nilai Z ni sama dengan nilai Z ni. Ni samalah ni. Kita tahu ni sama. Jadi jom kita cari dia. Okey, jadi ZAP 0.2888. Jadi sebelum tu cikgu buat dulu jadual. ZAP 0.2888. Jom kita cari mana yang paling hampir. Mana yang paling hampir? 28. 28 di mana 288877. Nope, kurang. Oh, terpaksa kita pilih 2912. 0.2912. 2912 selari dengan 0.5. 2912 atasnya adalah 5. Jom kita cari perbezaan. 2912 tolak 2888. Kita akan dapat 24. Jom kita tengok yang selari dengan dia. Ada 24. Teranya saya, atasnya adalah 7. Jadi 0.557. 0.557. Okey, ke sini balik. Okey, jadi di sini barulah kita tahu nilai A kita adalah 0.557. Ingat, ini nilai Z. Ini nilai Z sama. Bila sama, mari kita samakan mereka. Okey, jadi 51 tolak 45 persisihan piawai kita akan dapat 0.557. Jadi sini adalah 6 persisihan piawai 0.557. Okey, jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, jadi kita nak cari, saya buat slow-slow. 0.557 sisihan piawai darab sana. Okey, kita nak sisihan piawai sini bahagi sini. Jadi sisihan piawai sama dengan 6 bahagi 0.557.
Jadi kita akan dapat sisihan piawai kita 10.77. Yeay. Okey murid-murid, ini adalah contoh 21, contoh yang terakhir untuk bahagian 3. Okey, suatu pembeli ubah rawak selenjar X bertaburan normal dengan mean dan variance. Okey, diberi bahawa probability X lebih besar daripada 32 ialah 0.8438. Cari nilai mean. Ni sama je cara dia, memang sama. Jadi jangan lupa ini variance. Okey, variance sama dengan 12. Bermaksud sisihan piawai adalah punca kuasa 2 bagi 12. Ni jangan tak perasan Okey, jadi cikgu keluarkan dululah. Okey, P di mana X lebih besar daripada 32 sama dengan 0.8438. Okey, jangan lupa kat sini cikgu tukar dulu kepada bentuk Z. Okey, cikgu tukar kepada bentuk Z dulu. P di mana Z lebih besar 32 tolak, ni X tolak min. Jangan lupa dia punya formula. X tolak min per sisihan piawai. X ni X tolak min, kita nak cari min per sisihan piawai kita tadi. Okey, sama dengan 0.8438. Macam gitu. Okey, tapi murid-murid kena tahu. 8438 ni kita tak boleh cari dalam sini. Sebab ini adalah untuk tail, kurang daripada 0.5. Jadi kalau cikgu tetap tulis dulu, lukis dulu macam mana rupanya. Okey. Ni lebih besar lorek kanan. Jadi sama ada kita buat garisan D positif atau negatif. Tetapi lebih besar, jadi cikgu buat kat sini. Sebab apa lebih besar? Dia melibatkan kiri kanan. Sebab lebih besar daripada 0.5. Okey, 0.8438. Jadi sekarang nilai A-nya di sini. Okey, disebabkan dia bahagian negatif, A kita mesti negatif nilainya. Jadi 1 tolak ekor. Ingat macam tadi? Okey, ni letak ekor. Okey, jadi 1 tolak ekor. Okey. Bukan 1 tolak ekor, silap. 1 tolak lorekan biru. 0.8438. Okey, kita akan dapat apa? Okey, 1 tolak 0.8438. Kita akan dapat 0.1562. 1562 ni adalah berada di ekor. 0.1562. Jadi barulah kita tulis semula kat sini. Cikgu tulis balik semula kat sini. Sekejap Okey, 1562 nak cari dulu nilai dia. 0.1562. Okey, jom kita cari. 1562, 1515. Ni 16. Okey, 1539 tak boleh. Tepat-tepat dapat. Okey. Tepat-tepat dapat sama 0.1562 di mana selari dengan 1.0 sama dengan 1. 1.01 macam tu. Okey, jadi betulkan balik. Okey. Jadi cikgu tahulah nilai A kita. Okey, nilai A kita adalah 1.01. Tengok. Nilai A dia negatif cikgu. Tambah saja negatif. Sebab tu pentingnya kena lukis. Sebab apa kena lukis? Sebab kita nak tahu nilai itu positif atau negatif. Okey, sini negatif. Jadi ingat ini adalah nilai Z. Ini adalah nilai Z. Nilai Z, nilai Z, nilai Z. Jadi kita samakan. Jadi 32 tolak ni. Okey. Macam ni sama dengan negatif 1.01. Jadi kita cubalah cari. Ni sama dengan negatif 1.01 darabkan dengan punca kuasa 212. Okey. Lepas tu apa lagi? Ni ada 32 kan? Okey. Lepas tu kita nak cari negatif min sama dengan negatif 1.01 punca kuasa 212 tambah 3. Silap cikgu. Tolak 32. Okey, jom kita cari punca kuasa 12 darab dengan negatif 1.01 tolak dengan 32. Okey, jadi kita akan dapat negatif 32 point berapa nak bagi ni? 03. Okey, 03. Cikgu nak cari betul tak balik cikgu kira. Cikgu kira balik square root 12. Okey.
darabkan dengan negatif 1.01, tutup balik. Lepas tu tolak dengan 32. Oh, ya, itulah kena kira balik, tersilap. 3249 jadi 3250. Okey, 3250. Okey, jadi negatif-negatif kan? Okey, jadi min sama dengan 32.50. Ha, selesai.